Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Muhammad Nazmi bin Suhaimi dan rakan-rakan saya daripada kumpulan 8, Nur Akilah Atirah binti Sandiman, Rabiatul Jannah binti Abdullah dan Nur Sazarini binti Sazali akan membentangkan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu konsep ilmu menurut perspektif Islam. Saya Muhammad Nazmi bin Suhaimi sebagai pembentang pertama akan membentangkan berkenaan pendahuluan hukum menuntut ilmu, hadis dan ayat Al-Quran. Pendahuluan. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah pada tarikh 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW masih berumur 40 tahun. Ayat ini diturunkan di Gua Hira dan disampaikan oleh perantaraan Malaikat Jibril. Ia merupakan ayat dari surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga ayat 5. Ayat pertama iaitu Iqra' yang memberi maksud bacalah. Ayat ini menggunakan fi'il amar, iaitu kata suruhan. Ini merupakan kalimah pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Al-Quran, dan pada ketika itu ia diberikan kepada golongan manusia yang kebanyakannya tidak tahu membaca sehingga digelar sebagai golongan ummi. Namun bagaimanapun, setelah beberapa tahun selepas itu, masyarakat yang tidak tahu membaca ini menjadi masyarakat yang berilmu tinggi setelah Al-Quran diturunkan, sehinggakan tamadun lain terpaksa datang dan belajar dengan mereka. Ini membuktikan bahawa betapa pentingnya ilmu bagi membangunkan atau mengekalkan satu-satu tamadun. Definisi bagi ilmu. Dari segi bahasa, perkataan ilmu diambil dari perkataan alima yang bermaksud mengetahui. Manakala dari segi istilah, ianya bermaksud segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasulnya bagi sekalian alam, termasuklah bagi umat manusia. Secara umumnya, ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenali sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan perkara berkaitan bidang ilmu tersebut. Hukum menuntut ilmu. Secara umumnya, hukum menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam. Perkara ini dapat dibuktikan melalui hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib ke atas diri setiap Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu agama dan ilmu duniawi. Ilmu agama merupakan ilmu yang berkaitan kewajiban agama dan larangan syariah. Hukum menuntut ilmu agama adalah fardu ain, iaitu perkara yang wajib untuk dilakukan bagi setiap umat Islam. Antara contoh ilmu agama adalah perkara yang telah termaktub di dalam rukun Islam, iaitu solat, zakat, puasa dan haji, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya, kerana ia merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan di dalam agama Islam. Seterusnya, ilmu duniawi. Imam An-Nawawi pernah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab bahawa adapun ilmu selain ilmu syarak dan diperlukan untuk menguruskan urusan dunia seperti ilmu perbuatan dan ilmu perhitungan, maka ia merupakan fardu kifayah. Ilmu duniawi seperti perubatan dan perhitungan bukanlah kewajiban tetapi menjadi keutamaan kepada kita kerana ianya adalah ilmu yang diperlukan untuk menguruskan urusan duniawi seperti merawat orang yang sakit dan pembahagian harta pusaka. Hadis dan ayat Al-Quran berkaitan ilmu.
Di dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami muhtalifu alwanuhu kazalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizu ghafur. Yang bermaksud, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini memberi makna bahawa dengan ilmu yang ada di dalam diri seseorang, ia akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Orang yang berilmu akan takut untuk melakukan dosa kerana dia mengetahui dan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yazzakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud, dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal yang dapat memikir dan memahaminya. Ayat ini memberi makna bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, iaitu ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya untuk sesiapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang telah diberi hikmah tersebut, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak kerana hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. Dan tiada siapa yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang-orang yang berakal. Di dalam hadis riwayat Muslim nombor 2699, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, bagi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Daripada hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa ilmu juga dapat menjadi salah satu asbab jalan kita ke syurga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis riwayat Muslim nombor 1631. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Daripada hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa ilmu bukan sahaja akan dapat memberi manfaat kepada perkara dunia, malah akan dapat membantu kita di alam barzah nanti, malah di akhirat sana. Assalamualaikum, saya Norakila Chiramti Sandiman dari kumpulan 8 akan bentangkan tentang sumber ilmu dalam Islam dan pembahagiannya. Sumber ilmu dalam Islam terdapat 3, iaitu wahyu, ilham dan indera. Wahyu merupakan ilmu yang datang secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk menceritakan tentang hakikat Allah dan juga untuk mengajak umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Antara cara wahyu diturunkan ialah melalui perantaraan malaikat yang akan menjelma menjadi manusia ataupun melalui mimpi. Wahyu hanya diturunkan kepada para Rasul dan Nabi sahaja.
Ianya tidak lagi diturunkan setelah kewafatan Nabi Muhammad. Kandungan wahyu merupakan ajaran yang benar dan sesuai digunakan sepanjang zaman. Wahyu bersifat rabbani, yaitu lengkap dan merangkumi semua asas dalam Islam. Disebabkan itulah wahyu diklasifikasikan sebagai ilmu yang tertinggi. Next ialah ilmu ilham. Ianya merupakan ilmu yang diberikan Allah ke dalam minda atau kalbu seseorang yang dikehendakinya. Ilmu ini diperoleh oleh orang yang hatinya suci dan sering bermujahadah melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ianya bersifat zan dan hanya terbatas kepada orang yang mengalaminya sahaja. Yang dianugerahkan ilmu ini akan mengetahui sesuatu peristiwa tersebut sebelum peristiwa itu terjadi. Namun, ianya tidak membuatkan kedudukan ilmu ini lebih tinggi daripada ilmu wahyu. Ilmu ilham terbahagi dua, yaitu baik dan buruk. Baik bermaksud datang daripada Allah, manakala buruk pula datang daripada syaitan seperti bisikan dan hasutan. Oleh itu, ilmu ilham perlulah ditinggalkan sekiranya ianya bercanggah dengan hukum syariat Islam. Last sekali ialah indera. Maksudnya pengalaman panca indera atau derya. Mengikut Imam Al-Ghazali, ilmu melalui indera ialah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhatikan hakikat sesuatu benda. Antara panca indera yang berfungsi semasa proses pembelajaran dan pemerolehan ilmu ialah mata, hidung, kaki, dan tangan. Setiap satu dari panca indera tersebut mempunyai tugasan dan kepentingan sendiri. Maklumat yang terhasil dari setiap panca indera tersebut merupakan sumber pertama dalam proses intelektual. Akan merumuskan dan membuat kesimpulan berdasarkan penggunaan panca indera. Indera terbahagi kepada dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Indera yang pertama bermaksud indera zahir yang berpusat pada tubuh badan manusia dan mudah diamati. Contohnya pendengaran dan penglihatan. Indera batinia pula bermaksud indera batin yang berpusat pada otak. Kedua ini saling berkait antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Jannah binti Abdullah. Saya akan membentangkan tajuk saya, yaitu keperluan menuntut ilmu, kata-kata hikmah berkaitan kepentingan ilmu, dan juga kesan tidak menuntut ilmu. Keperluan menuntut ilmu. Ilmu merupakan perkara yang amat diperlukan oleh manusia, terutamanya umat Islam di dunia. Manusia wajib menuntut ilmu demi mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut manusia di dunia agar mementingkan ilmu dalam kehidupan, kerana ilmu membantu kita dalam menentukan perkara baik atau tidak dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, seperti yang telah dikatakan menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa derajat. Berdasarkan firman tersebut, ia menunjukkan akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah, yaitu kemuliaan di dunia. Terdapat beberapa kelebihan daripada menuntut ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan ke syurga. Seterusnya, kelebihan datang ke masjid untuk mempelajari Al-Quran, mendapat sakinah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perlindungan daripada para malaikat. Dan syarat yang diperlukan untuk mendapat semua ini perlulah dengan niat yang betul. Oleh itu, kita perlu ikhlas dalam menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah penyuluh kegelapan
kepada umat Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim. Sabda ini menunjukkan kelebihan daripada menuntut ilmu. Kata-kata hikmah berkaitan kepentingan ilmu. Yang pertama, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Yang kedua, telah berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mempelajari satu masalah, ilmu itu lebih aku suka daripada qiyamul lail. Seterusnya, telah berkata Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu, aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Yang terakhir, telah berkata Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Kesan tidak menuntut ilmu. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita untuk mencari bekalan dunia dan akhirat. Kepentingan di dunia adalah untuk mendapatkan kerjaya yang baik dan memudahkan urusan, manakala kepentingan di akhirat adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terdapat beberapa kesan tidak menuntut ilmu. Yang pertama, kegiatan maksiat akan semakin berleluasa. Perbuatan jahiliyah sebelum kedatangan Islam akan berulang kembali, seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, zina, minum arak, dan berjudi. Yang kedua, manusia tidak ada rasa takut akan azab Allah dan tanpa memikirkan batas agama dan syariat, mereka sanggup melakukan apa sahaja demi kepuasan hidup. Yang ketiga, masyarakat juga akan hidup dalam keadaan huru-hara karena urusan agama diketepikan dan boleh menyebabkan berlakunya kezaliman di dunia. Keempat, kehidupan seseorang akan menjadi susah kerana tidak mendapat kerja yang baik dan menyebabkan pengangguran yang banyak di dalam negara. Seterusnya, berlaku masalah kemiskinan dan kehidupan tidak menentu. Perkara ini boleh menyebabkan berlakunya depresi dan mungkin akan berlakunya isu bunuh diri dalam kalangan rakyat. Yang terakhir, mereka yang tidak berilmu akan dipandang rendah oleh masyarakat yang lebih berilmu dan mereka dianggap tidak penting. Oleh itu, kita seharusnya menuntut ilmu demi kebaikan di dunia dan akhirat. Selain itu, kita perlu mengamalkan ilmu agama yang kita pelajari untuk bekalan di akhirat kelak dan demi mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk ikhlas dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah.
Seterusnya, saya Nur Sazarini binti Sazali sebagai pembentang yang terakhir akan membentangkan mengenai kedudukan ilmu di sisi Islam dan penutup. Kedudukan ilmu di sisi Islam. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Islam. Antara kedudukan ilmu di sisi Islam ialah: yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Berdasarkan pada ayat 11 dalam surah Al-Mujadalah yang bermaksud supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ia menunjukkan akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah, yaitu kemuliaan di dunia sekiranya kita menuntut ilmu. Maka dengan itu akan diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman, dan orang yang alim daripada orang yang bukan alim. Yang kedua ialah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mulia di sisi Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentu mempunyai ilmu dan dianggap mulia. Ini menunjukkan bahwa ilmu dapat mengangkat martabat manusia. Yang ketiga ialah mempunyai ilmu akan dianggap sebagai seorang yang berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dulu itulah juga orang-orang yang baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dengan hal-hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini kerana orang yang mempunyai ilmu agama Islam akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Yang terakhir ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Daripada Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudahkan baginya jalan menuju syurga. Orang yang berusaha mencari ilmu sama ada ilmu fardu ain atau kifayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jelaslah bahawa dengan mencari dan menuntut ilmu dapat membantu kita di dunia dan di akhirat. Penutup, kesimpulannya, menuntut ilmu sangat penting bagi semua orang kerana ilmu itu sangat berharga. Ilmu juga tidak akan diperolehi sekiranya kita tidak berusaha mencari dan mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita menuntut ilmu yang baik, kita mestilah berniat melakukannya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu sudah pasti memperoleh ganjaran yang besar dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu, semua orang perlu berusaha mencari dan menuntut ilmu sebaik yang mungkin dan terus meningkatkannya dari semasa ke semasa, supaya kehidupan manusia menjadi terus maju. Ini merupakan sumber rujukan kami. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.